Hai guys, saya Alma Sufina. Kami telah ditugaskan untuk membuat assignment yang bertajuk Agama dan Kepercayaan. Topik kami ialah Islam. Kami merupakan pelajar diploma nursing semester 3, terdiri daripada 6 ahli kumpulan. Dan ini merupakan isi kandungan yang akan kami bentangkan di sini. Seterusnya kita bersama Florina Maidol untuk membentangkan pengenalan. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara yang bermasyarakat majmuk dan mempunyai status rasmi agama Islam yang diiktiraf. Menurut kepada bancaan 2020, sebanyak 63,5% daripada 32,4 juta populasi rakyatnya beragama Islam. Islam ialah agama samawi yang terkandung dalam Al-Quran yang dianggap penganutnya sebagai kalam Allah. Ajaran dan contoh normatif daripada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, di mana beliau ialah seorang tokoh politik dan keagamaan Arab pada abad ke-17. Islam bermaksud penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, di mana seorang penganut Islam yang dikenali sebagai Muslim bermaksud seorang yang tunduk. Muslim percaya Allah itu esa dan tujuan hidup mereka itu adalah dengan menyembah Tuhan. Muslim juga percaya Islam merupakan bersih, lengkap, dan sejagat, di mana amalan keagamaan Islam termasuklah rukun Islam yang merupakan 5 tanggung jawab yang menyatukan Muslim ke dalam sebuah masyarakat. Terdapat syariat atau syariah Islam yang menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan masyarakat seperti hukum pemakanan, perbankan kepada jihad dan zakat. Oke, Miss Catherine, nama saya Titi Putri Utami. Oke, hari ini saya akan bentang tentang asas ataupun kepercayaan agama Islam. Oke, asas Islam terbagi kepada 3 bagian penting, yaitu akidah, syariah, dengan akhlak. Yang pertama ialah akidah. Akidah ialah asas paling utama tamadun Islam. Akidah Islam bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, terbentuklah konsep kepercayaan yang akan membentuk iman kepada Allah. Yang kedua ialah syariah. Syariah merupakan peraturan hidup yang bersumberkan wahyu dan sunnah Nabi untuk diamalkan oleh umat manusia. Tujuan syariah digubal bagi memelihara 5 perkara, yaitu rukun Islam. Ada 5 perkara. Yang pertama ialah mengucap 2 kalimat syahadah, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Oke, seterusnya ialah rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Oke, saya akan jelaskan tentang qada dan qadar terlebih dahulu. Oke, qada dan qadar bermaksud sesuatu apapun kejadian sebelum ataupun selepas yang terjadi semua ialah kehendak Allah. Jadi apapun yang berlaku di hidup kita, kita harus percaya yang semua ialah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Syariah meliputi beberapa perkara seperti ibadat. Ibadat bermaksud penyembahan dan ketaatan kepada Allah. Ibadat terbagi kepada 2, yaitu ibadat khusus dengan ibadat umum. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang ibadat khusus dahulu. Ibadat khusus ialah ibadat yang ditentukan nama, syarat, haram, batal, sah, wajib, sunat oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oke, seterusnya ialah ibadat umum. Ibadat umum ialah segala kerja yang baik yang tidak ditentukan sifat dan syarat. Antara contoh ibadat umum seperti makan, minum, kerja, tidur, dan sebagainya. Amalan-amalan tersebut haruslah dilakukan karena Allah dan jauhi segala larangannya. Oke, yang terakhir ialah akhlak. Akhlak ialah peraturan-peraturan berhubung nilai baik dan buruk antara manusia. Akhlak bermaksud adab, tingkah laku, atau etika. Oke, akhlak boleh dikatakan harus melakukan segala sesuatu pun harus kita kerjakan dengan baik. Oke, jauhi semua larangan seperti menipu,
riba, judi ataupun semua yang tidak baik. Oke, sekian, terima kasih. Selamat pagi, Madam. Nama saya Clarina Bintol. Saya akan meneruskan slide yang seterusnya, yaitu alatan suci agama Islam. Yang pertama, kitab. Kitab merupakan salah satu daripada rukun imam di dalam agama-agama Islam, adalah percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Dan terdapat 4 kitab suci yang diturunkan, yaitu yang pertama, Taurat, merupakan kitab Nabi Musa. Yang kedua, Zabur, merupakan kitab Nabi Daud. Dan yang ketiga, Injil, merupakan kitab Nabi Isa. Dan yang keempat, Al-Quran, merupakan kitab Nabi Muhammad. Dan orang Islam percaya bahawa Allah mereka telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Dan kitab ini diakhiri dengan kitab Al-Quran. Alatan suci yang kedua, tasbih, yang merupakan jawi menyirap bahasa Arab, adalah seutas tali manik yang diikat sekali dengan pemegangnya untuk tujuan ibadah penganut-penganut agama Islam. Sekian daripada saya, terima kasih. Hai, saya Gloria dan saya akan menerangkan mengenai istilah-istilah penting dalam Islam. Oke, sebenarnya istilah penting dalam Islam ini terdapat banyak istilah, tapi dalam slide ini saya cuma akan menyertakan 5 istilah penting lah. Dan antara salah satu istilah penting itu ialah istilah Islam itu sendiri, yaitu penghiraan kepada Allah. Istilah ini ialah perkataan Arab yang merupakan akar untuk Islam yang bermaksud penyerahan, ketaatan, kedamaian, dan kesucian. Seterusnya ialah istilah amin. Amin merupakan satu rayuan yang membawa makna, ya Tuhan, terimalah doa kami. Dan yang ketiga ialah istilah alhamdulillah, yang merupakan ayat seruan dalam Quran yang membawa maksud segala puji bagi Tuhan. Yang keempat ialah bismillah, yaitu membawa maksud dengan nama Allah. Dan istilah yang terakhir sekali ialah kumohon, ialah auzubillah, yaitu yang merupakan frasa permulaan bagi 2 surah Quran, dan ayat ini bermaksud segala puji bagi Tuhan. Saya Vayana dan saya akan membentangkan tentang perayaan yang disambut oleh yang beragama Islam. Perayaan yang pertama adalah Hari Raya Aidilfitri. Ia dirayakan pada tanggal 1 Syawal tahun Hijrah dan ditentukan harinya apabila anak bulan Syawal dapat dilihat pada penghujung bulan Ramadan. Dan sempena perayaan ini juga, umat Islam wajib membayar zakat fitrah bagi setiap anggota keluarga. Dan mereka merayakan Hari Raya Puasa ini dengan menyediakan berbagai-bagai jenis juada tradisional seperti lemang, ketupat, nasi himpit, dodol, dan lain-lain. Sempena perayaan ini juga umat Islam akan berkunjung ke pusara ahli keluarga dan saudara mara. Perayaan yang kedua adalah perayaan Hari Raya Aidil Adha, di mana ia merupakan hari penyembelihan korban. Ia menandakan berakhirnya tempo mengajarkan ibadah haji di Mekah, yaitu sehari selepas jemaah haji mengajarkan wukuf di Arafah. Ia disambut pada tanggal 10 Jul Hijrah pada setiap tahun dan juga bulan terakhir dalam kalender Hijrah Islam, dan dimulakan dengan bacaan takbir dan tahmid secara berjemaah di masjid. Perayaan yang ketiga adalah
Mauridul Rasul. Mauridul Rasul ialah hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perayaan ini akan mengadakan perarakan, berselawat ke atas Nabi, berceramah dan lain-lain bagi memperingati baginda. Perayaan yang seterusnya adalah perayaan awal Muharram atau Mal Hijrah. Perayaan ini umat Islam akan memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, yaitu 1 Muharram tahun baru takwim Hijrah. Sempena perayaan ini juga mereka mengadakan majelis tilawah Al-Quran, persembahan nasyid, syarahan, dan sebagainya. Malaysia ialah sebuah negara yang berbilang etnik, budaya, dan agama rasminya ialah agama Islam. Masyarakat yang bukan beragama Islam juga dilayan dengan penuh rasa hormat dan diberikan hak sepenuhnya, kerana setiap agama itu mengajar perkara kebaikan kepada kita bagi membentuk model insan yang terpuji. Oleh itu, kita haruslah mentaati ajaran agama kita dan menghormati agama yang lain bagi mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian negara kita. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih.